Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyil karim وحبيبنا وشفيعنا وارزقنا ومولانا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat akal, dengan nikmat ruang masa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semata-mata untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-Nya yang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kitab perbahasan tentang perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi perkara yang membawa kita kepada kerahmatan, keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat ini sebagai pelindung kepada perjalanan kita di atas muka bumi ini, daripada terjebak dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masih lagi pada tajuk yang berkisar tentang ijtanibu ma'asil az-zahir. Masih lagi dalam bab yang berkaitan menjauhkan perkara-perkara maksiat yang zahir. Pada bacaan yang lepas, kita masih lagi berlegar kepada mulut, kan, anggota kita, anggota mulut yang banyak melakukan kemaksiatan, yang banyak melakukan dosa. Baik, di antara perkara yang boleh membawa kepada dosa melalui mulut, umpatan, kejian, makian, bertengkar, berbantah, berjidal. Ini di antara perkara-perkara yang boleh terjebaknya diri kita ini kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kena pelihara betul-betul mulut kita supaya kita tidak berdosa. Kerana yang banyak dosa tersebut di kalangan anak Adam ini adalah di bawah lidah mereka. Kan, dalam satu hadis, mafhum dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi hati-hati. Baik, pada malam ni kita masuk, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tirak, kan, lama, bulan berapa? Bulan 12, 1, 2, kan, 1, 2, 3, 2 bulan. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain fi dunya wal akhirah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala tumazih ahadan wa in mazahaka fala tujibhum wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marrul kiraman.
Artinya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang imam mujaddid hujjatul Islam yang lahir pada tahun 450 Hijrah, yang wafat pada tahun 505 Hijrah, bersamaan dengan 1058 Masihi, dan wafat pada 1111 Masihi. Itu Imam Al-Ghazali yang lahir di Tusi, satu tempat di Khurasan di Iran. Baik, ini adalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Artinya, katanya jangan engkau perguraukan akan seorang. Maka jika memperguraukan akan dikau oleh orang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia. Maksudnya Imam Ghazali menyatakan jangan sekali-kali engkau bergurau, ataupun orang bergurau dengan engkau. Jangan sekali-kali. Baik, daripadamu, maka jangan engkau jawab. Kalau ada orang yang datang bergurau dengan kita, maksudnya bergurau yang keterlaluan, mai buat lawak bodoh, mai buat cerita tak tahuan punca, semata-mata nak bagi jadi perkara tersebut lawak, kan? Jangan melawak. Ni kita cerita lawak ni adakah tak boleh? Boleh, tapi lawak yang macam mana? Baik, Imam Ghazali kata kalau ada orang datang kepada kamu, jangan kamu duk buat lawak dengan orang. Ataupun kalau ada orang mai buat lawak dengan kamu, fala tujibhum, jangan kamu jawab buat bodoh. Walaupun kita tak bodoh, kan? Orang kata istilah kita hari ni buat bodoh, buat tak tahu. Dia cerita buat lawak, dia cerita buat, kita buat diam je, kan? Jadi yang jadi lawak yang keterlaluan tersebut, kadang kalau kita tengok orang bergurau, orang melawak ni kadang keterlaluan, sehingga kadang boleh menyebabkan timbulnya umpatan. Kan, ni aku tengok badan ni nak jadi macam badan. Sekian dia mula tunjuk dah badan macam orang tu. Nampak umpat lah tu. Mula-mula nak bergurau kau yang ada di hadapan. Tapi kadang-kadang dia misalkan, ni perut macam perut tu, rumah sebelah tu tengok perut macam perut, perut bear lah, perut beruang. Kan, dia mula dah. Maknanya itu yang kita bimbang. Kan, mula nak melawak dengan kawan, tetapi bila kita kaitkan orang lain, ia sudah menjadi satu umpatan. Bila umpat ni yang Nabi sebut al-ghibah, ngumpat itu lebih teruk daripada zina. Sebab apa? Sebab bila kita mengumpat orang, bermaknanya untuk diampunkan dosa kita, dimaafkan dosa kita, kita mesti minta halal. Tetapi kalau zina tersebut, kalau kita melakukan zina, kita hanya minta kepada Allah Azza wa Jalla akan keampunan. Itu yang dikatakan al-ghibah tersebut dosanya lebih teruk daripada zina. Teruknya kesan tersebut. Baik, menyebabkan berlakunya umpatan, kemudian berlakunya makian, kemudian berlakunya kejian. Ini yang akan lahir daripada sifat kita yang telah kita buat. Sebab itu dipesan kepada kita, jangan kamu melawak. Kalau ada orang datang kepada kamu melawak, fala tujibhum, jangan kamu meraihkan, pendek kata. Kan, kalau kita jawab ni jangan kita meraihkan. Fala tujibhum, jangan kita meraihkan. Seorang maka jika mempergurau akan dia oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia. Maksudnya jangan kita meraihkan, buat tak tahu je. Dan berpaling engkau daripada mereka itu. Berpaling engkau daripada mereka itu. Maksud berpaling tersebut, mungkin kita berpaling wajah kita, ataupun kita buat tak tahu je, buat tengok. Duduk kat bendang, kita tengok bendang. Duduk kat pokok getah, kita tengok pokok getah. Kita buat tak tahu. Seolah-olah kalau dia yang cuba untuk bergurau dengan kita, tak ada respon, ngaruk tak apa pun, maknanya dia akan tinggalkan gurauan yang tidak ada manfaat tersebut. Bila tak ada, dia ni tak ada nak sembang bab melawak ni, pelik-pelik tak boleh. Jadi bila keadaan dia mengatakan, jadi dia tinggalkan gurauan pelik-pelik tadi ni, dia akan ikut pula hak kita ni, apa yang kita cakap. Baik, daripada mereka tu hingga masuk ia berkata-kata dalam perkataan yang lain. Maksud dia, bila dia melawak, kita buat tak tahu, dia pun tukar topik dah. Kan, orang sihat ke ni? Sihat. Kan, hampir kerja ni, kerja nampak dia tukar. Dan dia tukar topik perkara yang ada manfaat dia paling kurang. Keadaan macam mana? Sihat ke tak ni, nampak? Kita biarkan gurauan yang dia lakukan tadi bertukar kepada rentak ataupun irama yang lain, ataupun percakapan yang lain. Baik, daripada mereka hingga masuk ia berkata-kata dalam perkataan yang lain. Dia tinggal gurauan tadi, dia cerita lain dah. Dia tengok buat lawak kawan ni tak jalan ni, kata ni sembang elok.
Hang siap makan tak ke? Dengar kata makan dan kali kat dia. Pokok kawan tu belanja. Kan? Dan dijadikan dirimu itu daripada seorang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan sia-sia, maka lalu mereka itu dengan kemuliaan. Baik, cerita dia di sini disebut di sini, jadi kalau kita ni, kalau orang kenal kita, kan orang yang buat lawa, orang yang sembang merapu, kalau jumpa dengan kita ni dan dia jadi baik. Kan, dia tak merapu dah. Dia sembang dengan kita benda yang bermanfaat. Seumpama kalau orang soleh ni, orang baik-baik ni, boleh kita nak buat melawak merapu dengan dadak dan jadi baik. Kan, belum ni duk ketawa kau berdahah lah macam-macam punya gelak keadaan diri dia. Tapi bila jumpa orang tu dan orang kata jadi berjurus. Kata dah itulah. Biar orang tengok kita ni, orang bersama dengan kita ni tak akan jadi merapu. Sekurang-kurangnya bila orang jumpa dengan kita ni, orang tersebut sembang pun tak merapu, tak banyak umpatan, tak banyak makian, tak banyak kejian, tak banyak menceritakan perihal orang. Bila duduk dengan kita, dia jadi insan yang orang kata apa, mereka itu kita berikan mereka itu dengan kemuliaan, dengan sikap kita sendiri yang tidak melayan akan gurauan-gurauan yang melampaui batas. Kan, itu yang Imam Ghazali sebut, supaya kita ni jadi orang, bila orang yang lalu bersama dengan kita, maka mereka itu penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau jumpa kita jadi duduk merapu lagi, itu yang haru. Kan, jumpa dia ni, asal dijumpa dia sembang merapu. Kan, itu yang kita bimbang. Bila jumpa dengan kita, biarlah kita ini digolongkan di kalangan orang-orang yang membawa kemuliaan kepada seseorang tersebut. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Baik, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin, wa'lam anna al-yasir minhu fil ba'dil awqati la ba'sa bihi, la siyama ma'an nisa'i was-sibyan tatiban liqulubihim, tatyiban liqulubihim, nuqila dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu qala inni la amzahu wa la aqulu illa al-haqq. Baik, artinya ketahuilah olehmu bahawa sedikit daripada bergurau-gurau pada setengah daripada beberapa waktu. Imam Ghazali kata bukannya tak boleh melawak, ada ketikanya kita boleh melawak, ada ketikanya kita boleh ambil waktu tersebut untuk hiburan dengan kata-kata. Sebab itu dalam mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut bahawa bergurau dalam kehidupan ni seumpama garam dalam makanan. Jangan terlalu kurang, tak baik pula. Jangan terlalu lebih, masin pula. Jadi agak-agak mengikut kesesuaian masakan yang kita inginkan. Kadang ada orang yang suka agak masin sikit, bukan masin teruk, masin sikit. Kadang ada orang yang tak makan masin, maka dikurangkan garam tersebut. Begitu juga dengan perihal kita. Sekiranya kita duduk bersama dengan orang, kita tengok orang ni boleh bergurau macam mana, boleh bergurau kasar ke, ataupun boleh tak bergurau kasar ke. Kita tengok mengikut keadaan seseorang, mengikut apa yang dia boleh rasa perkara tersebut. Seperti yang Nabi sebut, bergurau dalam pergaulan tersebut seumpama garam dalam makanan. Ada orang yang suka masin sikit, ada orang yang tak pernah suka masin, dia suka ala-ala pertengahan. Itu yang Nabi sebutkan. Jadi dengan hadis tersebut dapat memberi kesimpulan kepada kita bahawa bergurau ini satu benda yang perlu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebahagiaan. Kan, kebahagiaan. Baik, bergurau pada setengah daripada beberapa waktu, iaitu tiada mengapa dengan dia. Dengan dia apa? Bergurau. Tak mengapa kalau kita bergurau, ada ketikanya. Baik, kemudian istimewa pula serta perempuan, yakni isterinya. Kalau bergurau, ketika mana? Ketika kita berkumpul sesama anak isteri kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Kan, kadang itu yang kita inginkan. Bila kita berkumpul ramai-ramai tersebut, bermaknanya kita nak kemesraan. Kan, kemesraan, kita nak gurau senda. Maknanya perkara itulah yang penting dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk mengakrabkan, merapatkan jurang yang jauh sesama ahli keluarga kita.
Baik, kemudian pada setengah daripada waktu iaitu tiada mengapa dengan dia. Istimewa pula serta perempuan, kan, bergurau dengan perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang yakni isterinya atau perempuan yang tiada halal bernikah dengan dia. Kan, sebab tu disebut dalam satu oleh Imam Sufyan Al-Thawri bahawa dia menyatakan bahawa kita ni akan ditanya tentang segala nikmat, termasuklah nikmat senyum. Kan, senyum disebut bahawa Imam Sufyan Al-Thawri menyebut termasuklah dengan sa'alu anitabsam, disoal tentang senyuman, fima dzaka kaza wa kaza. Sebab apa hampa senyum pada sekian hari 22 Mac jam 5.30 petang di tempat pasar malam, hampa senyum kepada seorang ni sebab apa? Kan, sebab itu senyum ni kita boleh bahagikan ada 3 jenis senyuman. Yang pertama, senyuman sedekah, yang kita kata senyuman yang boleh menyenangkan orang. Orang tengok senyuman dia tahu bahawa senyuman tersebut ikhlas, senyuman itu menggembirakan orang, senyuman itulah yang dinantikan oleh orang, kan? Maksudnya senyuman senyuman yang boleh menceriakan orang, senyuman yang boleh membahagiakan orang. Senyuman yang kedua adalah senyuman sindir, kan, sambil dia kutuk orang dia senyum. Orang tengok dia senyum, orang sakit hati dah, kan, senyum perli, kan, senyum menyakitkan hati orang, kan. Itu di antara senyuman sindir, senyuman yang qabihah, senyuman yang tercela. Baik, kemudian senyuman menggatal. Senyuman gatal lah, kan. Tengok hak tua sikit tak senyum, tapi kalau mari yang muda belia, dai merelik, kan, itu senyum lebar. Senyum daripada jumpa sampai naik kereta pun senyum seorang-seorang. Tuhan tanya, senyum kenapa? Kan, sebab apa pada ketika tu senyum gatal no? Bukan sebab senyum nak sedekah no, akan ditanya oleh Allah tentang senyuman tersebut. Itu bahaya. Kan, walaupun kita nampak senyuman itu terlalu simple dalam kehidupan kita. Senyum, kan, tengok monyet jatuh pokok pun kita senyum. Kan, kadang-kadang bimbang juga, binatang jatuh kenapa hang senyum, hang tak mau tolong. Kita bimbang, kita akan ditanya. Saya tak kata dia azab, tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudiannya mereka akan ditanya pada hari itu, hari pertimbangan, hari akhirat, anin na'im, dengan segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba dia, kan? Baik, maksudnya yang pertama sekali, kalau kita bergurau perempuan, yakni isterinya, kan, bergurau senda, sesama suami dan juga isteri. Kemudian perempuan yang tidak halal bernikah, adik-beradik dia, duk main melawak, duk bergurau dengan adik-beradik dia, tak apa. Ini yang katakan boleh kita bergurau. Baik, kemudiannya lagi yang tidak halal bernikah, adik-beradik kita lah, adik, kakak ke, anak menakan ke. Anak menakan tak boleh makan lah. Anak menakan boleh makan, anak menakan ni banyak pula. Anak menakan 3 pupu nak menakan pula. Tapi hal itu boleh makan, kan, boleh nikah lah maksudnya, kan. Baik, dengan apa yang halal bernikah, tidak halal bernikah dengan dia orang yang nak buat gurau senda tadi ni. Dan istimewa pula kanak-kanak yang kecil, budak-budak, kan. Budak-budak ni suka kalau kita bergurau, suka kalau kita melawak, suka tak kira lah, anak siapa ke, asalkan dia budak kecil, maka suka untuk kita bergurau senda. Nabi SAW sekiranya berjumpa dengan kanak-kanak ataupun budak-budak, Nabi suka bercakap dengan mereka, bergurau senda, beramah mesra dengan mereka, kan, tanya khabar mereka. Itu Nabi. Kita hari ni kalau jumpa budak-budak aja nak terkam, yang pun budak main-main di depan bapak bawa maki terus budak dia benci, kan, marah budak. Kadang-kadang dengan kita menegur mereka, itu akan menambahkan orang apa, kasih sayang, kesukaan budak kepada kita. Baik, tak kira budak kecil, maka disukakan dengan kita bergurau senda dan sebagainya lagi, kerana menyukakan bagi hati mereka itu. Budak-budak, kan, dia suka kalau kita ni bergurau, menegur, beramah mesra dengan mereka. Adalah yang demikian itu dinakal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali ambil pengajaran tersebut berdasarkan kepada
apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergurau sikit tu tak apa. Lebih-lebih lagi kepada isterinya ataupun adik ataupun saudara perempuannya yang tidak halal bernikah dengannya. Ibu bapa kita, saudara kita, tok wan kita, itu di antara galakan untuk kita bergurau senda. Baik, yang halal bernikah menyukakan bagi hati mereka itu. Siapa dia mereka itu? Adalah kanak-kanak, budak kecil. Adalah yang demikian itu dinakal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia bersabda bahawa aku bergurau dan tiada aku berkata melainkan dengan sebenarnya. Bahawa Nabi kata aku pun bergurau juga, bergurau dengan sahabat, kan? Nabi pun bergurau juga dengan menantu dia, ramah mesra. Nabi juga bergurau dengan mertuanya, Nabi juga bergurau dengan sahabatnya, bergurau dengan anak dan juga isterinya. Maka ini sifat Nabi. Nabi yang mulia pun bergurau, kan? Satu hari Nabi bersama dengan menantu dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kan, duk makan kurma, kan, duk makan kurma biji tersebut, kan. Kemudian Sayyidina Ali ni bila dia makan kurma ni, dia biji kurma dia nak melawak dengan Rasulullah, dia letak kat belah bahagian Rasulullah, kan, menentak bahagian kepada bahagian Rasulullah. Makan kurma, makan tok biji kat Rasulullah. Bila habis makan buah kurma, Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, engkau makan kurma banyak ni, macam kita lah, kan. Bila makan durian tu, kan, makan durian tak mau bagi, kata kita ni makan durian banyak, pergi lungguk biji tersebut, ikutlah kat bini kita ke, kat anak kita ke, kat dalam pinggan. Jadi Sayyidina Ali pun bila dia makan kurma tu, lungguk kepada tempat bahagian Rasulullah. Rasulullah lungguk. Lepas tu Sayyidina kata, ya Rasulullah, engkau makan kurma ni sakan, kan, tengok biji tu lungguk, kan. Rasulullah pun melawak balik, hang lagi sakan, kali biji-biji hang telan, kan. Nampak? Itu gurauan. Kita pun nak bergurau macam tu juga. Tapi payahlah orang nak bergurau dengan pak mentua. Kan, pak mentua ni payah orang nak bergurau tu, kan. Baik, jadi Sayyidina Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bergurau. Begitu juga dengan sahabat yang lain pun bergurau dengan Rasulullah. Begitu juga dengan Rasulullah pun bergurau dengan mak mertua dia. Kita tengok. Melainkan dengan sebab maka adalah satu masa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ia bersabda bahawa bergurau dan tiada aku berkata melainkan dengan sebenarnya. Nabi kalau bergurau, Nabi tak bohong. Nabi akan berkata perkara yang benar. Maka adalah satu masa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi perempuan yang tua lah, iaitu mertua Nabi. Saya tak pasti ibu kepada isteri Nabi yang mana satu. Tapi Nabi ni pernah bergurau dengan mertua dia. Mertua Nabi ni, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian katanya, la tadkhulul jannah ajuzan. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang-orang tua, kan, yang sering kali kita dengar hadis tersebut perihal Nabi bergurau dengan seorang orang tua. Orang tua tersebut adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bergurau. Nabi kata demi jumpa mertua dia yang tua dah, dia kata orang tua ni tak masuk syurga. La tadkhulul jannah ajuzun. Artinya tidak masuk ke dalam syurga orang tua. Maka lalu menangis ia siapa? Ia mertua Nabi ni menangis, kan. Memanglah orang tua tak masuk syurga. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya sungguh, kerana dalam syurga itu tiada orang tua. Nabi kata sungguh, kata orang tua ni tak ada dalam syurga. Menangis orang tua yang juga mertua Nabi ni. Kemudian Nabi berkata memang dalam syurga nanti ni tak ada orang tua-tua, sebab yang masuk syurga tersebut semuanya muda belia. Muda belia. Tiada orang tua melainkan semuanya muda, kira-kira umurnya 30 tahun, 30-an. Kan, umur 30-an. Yang duduk dalam syurga kalau tua 100 tahun, 160 tahun pun bila dia masuk ke dalam syurga, dia akan jadi orang muda, gagah perkasa. Kan, gagah perkasa. Baik, 30 tahun. Maka ia tertawa, maka ketawalah mertua Nabi ni. Kan, mula menangis. Nangis, kata orang tua tak masuk, sedih dia. Lepas tu Nabi kata, tak, yang aku maksudkan di sini adalah di dalam syurga nanti tak ada orang tua.
semuanya muda-muda beliau. Umur kalau dia mati tua pun, tapi bila dia masuk ke dalam syurga adalah mereka itu muda belia lagi. Dia pun, orang tadi pun senyum balik. Itu dia antara contoh gurauan Nabi berkata benda yang benar. Kan Nabi kata benda yang benar. Soal kehidupan di dalam syurga nanti hanyalah di kalangan orang muda-muda sahaja. Orang muda-muda sahaja dalam syurga, dan juga orang yang berada dalam syurga ni tak ada yang tua. Sampai bila-bila pun keadaan mereka muda belia. Berpuluh kita duduk dalam syurga nanti selama-lama dia. Kan selama-lamanya itulah tidak akan bertukar keadaan orang tua tadi ni, kan. Jadi muda belia belaka. Baik, maka ia tertawa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahawasa bergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa. Kan buat lawak sikit-sikit bagi kawan gembira tu tak apa, jangan melampaui. Ketawa ni kadang dia perkena kawan dia. Kan kadang-kadang dia perkena jenis lawak perang ni, perang jenis lawak ini, perang tu jenis lawak perkena orang. Itu dia antara benda yang dilarang sama sekali. April Fool, nak masuk April Fool ni, kan. Nampak itu lawak tu lawak memang dimurkai dan hukumnya adalah haram. Kan kita umat Islam jangan sekali-kali terlalu ikut apa yang dibuat oleh golongan-golongan yang bukan Islam. Itu bukan ajakan dan juga ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang sedikit itu tiada mengapa, tetapi jangan diperbuat adat, yakni jangan dibiasakan. Jangan duk selalu sangat. Jangan duk selalu sangat, ataupun jangan jadi habit, kan. Dia ni kalau mai buat lawak, tak pernah tak buat lawak. Maksudnya bukan tak boleh buat lawak, boleh, tetapi sedikit, jangan keterlaluan. Baik, akan yang demikian, jangan dibiasakan akan yang demikian itu. Apa dia? Bergurau kasar, bergurau pada perkara yang orang kata apa, menipu, bohong, perkena dan sebagainya lagi. Melainkan sekira-kira hajat jua, melainkan sekira-kira hajat keperluan. Hajat jua seperti ia berkehendak menjinakkan akan isterinya, kan. Jadi nak gurau dalam rumah tangga pun boleh, tapi ada ketikanya, kan. Untuk apa? Untuk menjinakkan hati isteri dia. Kan kalau kita duduk serius sangat sesama isteri, tak ada lawak, isteri akan jemu juga. Kan? Itu dia. Isterinya atau menyukakan akan anaknya. Anaknya kalau pak dia serius, tak pernah senyum, buat lawak pun tak, kan. Anak pun kurang kasih sayang, kurang kesukaan anak kepada bapak dia. Cuba tengok kalau anak-anak ni kalau dengan bapak dia yang suka duk bergurau, duk main dia, maka kepulangan bapak itu dinanti-nantikan. Kalau gini garang, empak tak ada, tak apa, kan. Itu di antara perkara yang kita kena ingat, tu pentingnya bila kita bergurau. Baik, akan anak-anaknya yang kecil, atau menyukakan dhaifnya, tetamu main rumah serius, melawak benda, kan. Lama-lama tamu tu pun jadi jemu. Atau hajat hendak menjinakkan orang gharib, orang asing, kan. Kita main orang asing mari rumah kita, mari tempat kita, serius je kita, tak ada melawak apa-apa, orang asing tu pun rasa pelik juga, kan. Menjinakkan orang gharib, maka jika sedikit tiada mengapa, tetapi dengan benar, jangan dengan berdusta. Maksudnya lawak tersebut, gurau tersebut dengan perkara-perkara yang benar. Jangan sekali-kali kita berdusta. Tadilah hak perkena sebagainya lagi. Maka iaitu tiada harus. Maksudnya bergurau perkena orang, kemudiannya bergurau perkara yang dusta, itu tiada harus. Maka tiada harus tersebut, maka hukumnya adalah haram. Adapun habis, maksudnya bab mulut ni dah habis dah. Jadi bab mulut ni yang kita kena jaga. Sebab mulut ini terlalu banyak menyumbangkan dosa kepada kita. Bila dia akhirat nanti kita akan jadi muflis. Orang muflis ni apa dia? Nabi kata orang muflis ni adalah mereka itu yang di negeri akhirat bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala umrah, bawa pahala sedekah, tetapi pahala tersebut bila sampai hilang. Sebab apa? Telah dituntut oleh orang yang dia zalim. Dia zalim tersebut adalah yang pertama melalui tangan, yang kedua melalui lisan,
Kan? Sebab itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam yang sejati, orang Islam yang hakiki adalah mereka itu yang mensejahterakan orang Islam yang lain daripada min lisani, lidahnya, dan juga daripada tangan dia, kekuasaan dia. Kan? Jadi itulah seorang muslim yang sejati. Tetapi bila kita menzalimi saudara kita yang lain, maknanya bila kita di akhirat nanti, lisan kita yang pernah mengumpat, lisan kita yang pernah mencaci dan mencela, bahawa orang yang kita caci inilah yang akan menuntut pahala kita. Kan? Pahala tu mulut, kekuasaan tangan kita ni belum mungkin kita luku. Mungkin satu ketika dulu kita ada pangkat, kita zalimi orang bawah. Ingat, benda tersebut dia akan berpindah ke alam akhirat. Itu yang kita bimbang. Sebab itu dalam soal ini kita kena ingat bahawa kehidupan di atas muka bumi ni, kalau kita menzalimi orang, mungkin kita selamat, mungkin kita kaya, mungkin kita bertambah pangkat, tapi di akhirat nanti akan dituntut. Maka bila orang tersebut menuntut pahala-pahala kita habis dah, maknanya dosa orang yang kita caci, yang kita maki, yang kita zalim tadi ni akan berpindah kepada orang hak bawa getah banyak tadi ni. Tapi bila akhirat, muflis mereka itu. Itu di antara golongan-golongan yang muflis mereka itu di negeri akhirat. Jadi kita tak mau yang macam tu. Cuba buat yang terbaik dalam kehidupan kita agar kezaliman yang kita ada di muka bumi ni tidak dibawa ke akhirat. Sebab itu dalam dua kaedah, jangan zalim orang. Yang kedua, jangan sekali-kali, yang kedua memohon keampunan kepada Allah, ataupun istihlal, memohon halal daripada orang yang kita zalim tersebut, baik melalui lisan kita, umpat kita, makian kita, kejian kita kepada orang, dan sebab fitnah kita kepada orang. Kan itu kita kena jaga betul-betul. Sebab zaman kita hari ni, zaman yang orang tak takut dengan dosa dan juga pahala. Zaman yang orang rasa bahagia kalau memfitnah orang. Zaman yang rasa seronok kalau kita mengumpat orang. Zaman yang kita rasa seronok kita mencaci, kita rasa satu kepuasan. Maki orang tu, maki orang ni. Kan itu yang kita tak mau ada dalam diri kita, sifat-sifat seumpama itu. Jadi kita kena pelihara. Baik, bila kita memahami bahawa lidah inilah yang banyak menyumbang kepada dosa, maka perbanyakkanlah zikir. Dengan orang yang memperbanyakkan zikir inilah yang akan diperbanyakkan oleh Allah, dimasyghulkan oleh Allah dengan kebaikan, dan dia akan menyisihkan diri ia daripada dosa dan juga kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam kehidupan kita, dalam aktiviti kita, perkara yang paling penting untuk kita lakukan yang pertama sekali adalah azkar. Banyakkanlah berzikir kepada Allah dalam keadaan mana sekalipun. Kan itu di antara, ataupun diamnya kita, itu di antara benda yang paling penting dalam kehidupan kita. Baik, dosa mulut ni, kan lidah ni cukup bahaya. Sebab tu kita kena pelihara. Sebab tu ulama kata di antara benda yang kita nak pelihara lidah kita ini, yang pertama sekali di antara galakan daripada ulama adalah memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan salawat. Bila orang yang disibukkan memperbanyakkan perkara tersebut, maka berkurang ataupun tersisihlah dengan segala perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ni. Kan? Sebab dia zikir. Bila dia berzikir ni, automatik dia tak ada masa untuk mengumpat, untuk mencaci. Dan yang keduanya, dia ada kesedaran. Aku ni banyak zikir, mengumpat banyak tak jadi ni kata. Dia ada kesedaran diri sendiri. Itu yang paling penting. Kan? Sebab tu benda ni kita kena jaga. Kan? Soal perkara-perkara yang boleh merugikan kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Baik, kita baca sedikit tentang perut. Kan, yang lidah habis, kemudian perut baca sikit nah. Perut, perut ni perut lah. Tang mana pula yang kita kena pelihara. Kan, perut buncit ke, perut mana ke. Kalau zaman Saidina Umar ni, Saidina Umar cukup marah kalau orang perut buncit. Kan, mampu kalau kata Saidina Umar ada zaman hari ni kan jenuh. Kan, hampa jenuh fit lah perut hamba tu. Kan, tapi hak kata perut buncit ni yang macam mana kena faham juga. Kan, Saidina Ali pun memiliki perut yang agak ni sikit. Sebab bila Saidina Ali berdiri ni tak
apa jubah tersebut melindungi kaki. Kan, bukan kata. Tapi kenapa yang Sayyidina Umar marah ni bila perut buncit? Sebab makan tidak menyegam beraja. Kan Sayyidina Umar dia jaga. Sayyidina Umar ni jaga, sebab tu Sayyidina Umar ni dia jaga. Dia kata jangan duduk lama dalam masjid. Ada waktu untuk kamu bekerja, mencari nafkah, kamu keluar. Kan? Ada sahabat dulu mungkin tak keluar, tak kerja, duduk masjid lah. Sayyidina Umar ni dia marah. Marah bukan sebab tak bagi duduk masjid. Tempat hampa ni nafkah anak isteri, tanggungjawab kamu ada, pergi buat itu. Kan sebab ada sebab dia. Kenapa Sayyidina Umar marah? Perkara sekian. Bukan kata perkara yang saja-saja marah daripada Sayyidina Umar. Baik. Adapun perut itu, maka engkau peliharakan dia perut daripada memakan yang haram. Maksudnya cara yang pertama, kita jaga perut kita daripada dimasuki oleh perkara-perkara yang haram dan syubhat yang tidak mengetahui sama ada halal ataupun haram. Maka engkau sungguh-sungguh atau menuntut yang halal. Maksudnya sungguh-sungguh cari, berusaha untuk mencari yang halal. Yang syubhat tu masalah. Kan yang syubhat tu jual benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Jual ketum lah. Kan hal itu tak pasti tu. Kan ketum ni ada orang kata menjadi ubat. Kadang-kadang ada orang cari naah. Kan itu yang kita kata syubhat. Hak dadah tu, arak tu telahlah ia sebagai perkara yang haram, maka ia tak boleh. Kan? Jadi benda yang syubhat itu supaya kita pelihara daripada kita memakan benda-benda yang haram, yang syubhat. Syubhat ni banyak macam-macam lah. Kalau kita kerja, kita curi masa, kan, masuk waktu ni kita masuk waktu yang lain, macam-macam. Lalai kita dalam pekerjaan itu juga boleh mendatangkan syubhat, dan seterusnya ia membawa kepada haram daripada wang hasil yang kita kerja tadi itu yang kita bimbang. Kan bersungguh-sungguh. Baik, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal fariidatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut yang halal itu fardu atas setiap orang Islam, satu kewajipan. Cari yang halal dulu. Cari yang halal, berusaha untuk mencari perkara yang halal itu satu kewajipan ke atas orang muslim, orang-orang Islam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal halalul kathirun wa laysa alayka an tatayaqqana bawatinal umuri, bal alayka an tahtariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tadhunnu annahu haram dhanna yahsulu minal alamatin najizatin maqrunatin. Kan sengaja saya baca sampai ini bil mali. Kan kata Imam Ghazali ni ulama tasawuf yang cukup hebat. Awal Imam Ghazali ini cenderung kepada ilmu fiqh. Imam Al-Ghazali ini daripada mazhab Asy-Syafi'i, aliran akidah Asy'ariyah. Kan Imam Ghazali hebat. Nak cerita mengenai kehebatan Imam Ghazali itu cukup panjang. Tapi sehebat Imam Ghazali pun masih lagi di kalangan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita hari ni hak tak tahu hadis, hak tak tahu Fatihah, suruh baca, suruh apa orang kata apa, suruh baca terjemah makna kokak pun tak mau ikut mazhab. Ada. Sekarang ni di dalam negara kita ni ada satu kelompok seruan ke arah meninggalkan mazhab dengan mengambil Quran dan sunnah terus. Kan ini masalah dia. Kan sedangkan Imam Al-Ghazali ni pun dia cukup hebat, tetapi masih lagi bermazhab Imam Syafi'i. Kan kalau dalam kitab dia, fiqh dia Al-Wasithah, disebut oleh ulama di antara yang menjadikan pohon tersebut, yang merendangkan pohon dalam masalah fiqh tersebut, yang dibawa jalan oleh Imam Al-Ghazali, di antaranya Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Kan cukup banyaklah. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini dia banyak menggunakan fiqh daripada Imam Al-Ghazali untuk direndangkan perbahasan mereka tentang ilmu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah Imam An-Nawawi dengan Imam Rafi'i ini depa ni dalam satu pandangan sering kali bertelagah. Masalah Imam Syafi'i, tetapi ada hujah bertelagah dengan pandangan-pandangan tersebut. Sebab tu kalau kita dengar di Tutup baca kata Imam Nawawi, kata Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i ni mujtahid mazhab, kan, yang akan menjernihkan, memurnikan pandangan mazhab Imam Syafi'i ini cukup banyak.
Tapi dia mari banyak, kemudian datang ada dua, kan, maksudnya pecahan tersebut. Kemudian mujtahid fatwa, mujtahid mazhab Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, kemudian mujtahid fatwa iaitu Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli, kan. Itu kalau kita baca fiqh ada perbahasan ataupun khilaf di antara keduanya tersebut. Pun begitu, mereka masih lagi dalam ruang lingkup perbahasan mazhab Imam Syafi'i. Baik, artinya maka yang halal itu banyak. Imam Ghazali kata yang halal itu banyak, dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin satu itu akan halalnya. Maksudnya tak perlu cari. Kalaulah kata perkara tersebut dah yakin halal dia. Kalau contohnya kita hari ni dipantau oleh JAKIM tentang halal tersebut, kan kita tak payah duk pergi kaji lah. MACD halal, MACD ni syubhat lah apa, dah JAKIM sendiri buat kajian, ke KFC lah apa sekalipun mereka membuat kajian. Jadi pada perkara tersebut mereka tertanggung atas mereka tentang halal, kita tak perlu meragui, makan dah lah, kan. Ayam tu kata daging tu itu sebagainya lagi, kan. Jadi dalam masalah ni halal tersebut kita tak perlu cari sampai ke batin, selinap seluduk sampai tang di bawah sembelih tersebut, tak perlu. Kalau kata ada orang yang menanggung dan ada alamat yang mengatakan makanan itu halal, maka cukup sekadar tu dulu, kan. Itu di antara penjelasan daripada Imam Ghazali, kan. Kita hari ni yang menyebabkan jadi was-was ni, kita ni terlalu obses pada sesuatu, kan. KFC tu hampa tahu depa tu hak luar negara punya tu, hampa tahu di sana proses macam mana. Dia sengaja supaya orang was-was, macam tentang pengambilan vaksin lah. Mula-mula pengambilan vaksin, ambil vaksin tu ada campuran babi, kan. Sampai bila orang buat kajian, orang buat penerangan bahawa tidak ada pun unsur-unsur haiwan, semuanya sintetik tersebut, maka orang habaq tak ada dah babi. Lepas tu dia bincang lain pula. Itu masalah dah, sebab nak menimbulkan syak di kalangan umat Islam hari ini, kan. Jadi benda tersebut sekiranya kita ada penapisan, contohnya kajian daripada perubatan, pakar makmar, farmasi dibawa dikaji, mereka kemudian dibawa kepada muzakarah fatwa. Pada majlis muzakarah fatwa tu menjadikan harus diambilnya vaksin tersebut halal, tidak ada unsur-unsur yang haram. Jadi kita letakkan kepercayaan kepada institusi yang tertinggi agama dalam negara kita, kan. Itu benda yang kita tidak perlu timbul rasa syak dan sebagainya lagi. Terus ya. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali ni, perbahasan dah kata maka yang halal itu banyak dan tidak lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin, siasat sampai batin suatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah haram, atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil. Maksudnya kita tahu nyata dah, kan. Kita tahu nyata dah, dia tu kedai tersebut contoh dimiliki oleh orang bukan Islam, kan, tetapi dia campur dia campur benda yang halal pun ada, yang haram pun ada, kan. Kadang-kadang restoran yang besar-besar, restoran hotel sebagainya lagi, kadang-kadang tu ada babi pun dalam periuk belanga tu, ayam pun dalam belanga tu. Babi dia masak kicap tadi habis, kemudian dia masak kicap pula dalam periuk yang sama juga. Yang tu kalau kita tahu, yang tu kita tahu melalui pengetahuan kita yang terhasil daripada apa yang kita maklum, jadi kita tinggal benda tu. Itu mudah, kan, paling mudah. Tak perlu nak sesat masuk dapur hotel. Kalau kita rasa hotel tersebut orang Melayu, kemudian dipantau oleh Jabatan Agama Islam dan mereka seringkali memeriksa menjadikan halal, selamat, orang hak masak tu pun okey, sebagainya lagi, okey, kita terima, kita makan. Tapi kalau kita rasa was-was, kita rasa benda tu syubhat sebab kita nampak tadi itu sekian sebagainya lagi, maka kita tinggal. Tak perlu nak siasat sampai tengok dalam belanga, tengok dalam peti air. Ada orang jenis tu, pergi hotel tengok peti air hotel, kan, kena hambat awal lagi. Duduk hotel, aku buat cara hotel, tak tahu nak masuk, kan. Jadi pendek kata dia, kalau kita nak rasa lebih yakin dengan halal, carilah hotel yang orang kata apa, patuh syar'i dan sebagainya lagi, ataupun restoran yang patuh syar'i dan sebagainya lagi. Maksudnya ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ni, ketahui bahawasanya adalah ia haram, atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia, kan, daripada alamat. Maksudnya petunjuk lah, tadi saya semang tadi, saya sebut tadi, alamat iaitu pada ketika itu yang berserta dengan harta itu, perkara tersebut lah,
Kan, jadi kalau kita tadilah kita mengetahui tentang alamat keyakinan kita ada jabatan memantau, kita berpegang hak itu. Kan, jangan cek sampai toh Islam tak suruh metara tu. Kan, kerana kita dapat ada badan berautoriti katakan halal, maka halal lah ia. Kita tidak akan diseksa dengan perkara yang tidak akan kita ketahui. Itu dah. Kita tidak akan diseksa ataupun diazab oleh Allah pada perkara yang tidak kita ketahui. Itu kaedah yang kita kena pegang. Jadi itulah bila timbul benda-benda pelik-pelik ni tuan-tuan, itu dah yang kadang-kadang ni masyarakat kita ni jadi keliru. Ulama habaq macam tu depa pun tak peduli dah. Kan, sebab terlalu obses dengan konspirasi. Fatwa ulama, pandangan ulama empak ke tepi. Depa lebih tekan kepada konspirasi. Itu masalah zaman kita hari ni. Jadi tuan-tuan ingat, tok-tok guru ulama pesan hari ni, yang penting sekarang ni kalau kita nak membaca tentang konspirasi, perancangan jahat orang kafir, kita mengajar mereka dah. Kan, kita mengajar mereka orang kafir ni tak akan biarkan orang Islam ni kuat, bertamadun, mempunyai kekuatan, dan sebagainya. Memang tu ajar mereka. Kan, jadi pendek katanya, apa yang dipesan oleh ulama yang pertama sekali, belajar ilmu, yang kedua beramal. Mari pilah, kalau ada bapa dajjal pun, kalau kuatnya iman kamu dengan Allah, kamu tidak akan disesatkan. Kan, itu di antara pesanan para ulama kepada kita. Kan, itu di antara benda yang kita kena ingat betul-betul tentang apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat dan ketika ini. Kan, maksudnya kalau kita takut konspirasi itu, konspirasi ini, amalkan kebaikan, menuntut ilmu, belajar ilmu, perolehi ilmu dengan sungguh-sungguh, dan kita beramal. Maksudnya fitnah dajjal besar mana pun, insya-Allah pasti kita dapat atasi perkara tersebut. Baik, jadi saya ingat sekadar itu dapat disampaikan. Jadi itulah tentang perut ni, saya cuma ambil kaedah ni, iaitu kita orang kata apa, jangan periksa tu sampai mendalam sangat. Kalau ada badan berautoriti halal, maka halal lah ia. Kan, kalau kita tak mau makan, sudah diam. Jangan duk hasut orang supaya hilang kepercayaan kepada badan agama yang berautoriti dalam masyarakat kita. Kan, itu yang jangan kita duk jadi hasut orang. Itu di antara benda yang kita kena ingat. Baik, jadi saya ingat sekadar itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat pada malam ini sebagai peringatan, kan, bekalan kepada kita untuk meneruskan hari-hari dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.